Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertemu kita sekali lagi untuk mata pelajaran matematik tahun 6. Jadi hari ini adalah kelas matematik tahun 6. Jadi cikgu akan membicarakan tentang unit 1. Okey, kita dah sebelum ini pun cikgu dah ada dah ada buat kelas tentang unit 1 iaitu nombor dan operasi, dan cikgu dah beri penerangan tentang bagaimana kamu perlu buat latihan. Latihan ada cikgu bagi latihan kamu bagaimana cara penerangan satu demi satu. Namun setelah diperiksa latihan kamu, masih lagi ada beberapa orang yang mungkin masih lagi belum memahami, belum dapat cara atau belum dapat menjawab soalan dengan betul. Okey, mungkin kamu terkeliru, mungkin kamu tersilap dan sebagainya. Jadi video kali ini untuk lebih cikgu hanya akan menyentuh satu bahagian dalam unit 1 iaitu tentang tajuk bundarkan. Jadi dalam latihan kamu banyak yang melakukan kesalahan dalam menjawab soalan membundarkan nombor. Jadi tajuk membundarkan nombor ini telah kamu pelajari sebelum darjah 6 lagi, darjah 5 dah belajar, darjah 4 dah belajar, mungkin darjah 3 pun dah belajar. Cikgu pun tak ingat dah. Tapi dia hanyalah ulangan semata-mata. Cara dan prinsip cara buat dia sama untuk tahun 4, tahun 5, tahun 6. Cara buat dia tetap sama. Cuma nombor itu saja semakin meningkat daripada puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu dan sehingga juta. Jadi untuk tahun 6, kamu dah mempelajari sehingga nombor yang sehingga nilai juta. Iaitu semuanya mengandungi 7 digit. Jadi walau bagaimanapun, sebanyak mana nombor yang kamu dapat pun, cara menyelesaikan soalan berkenaan dengan bundar tetap sama. Jadi kamu perlu faham benda ni betul-betul. Jadi kalau ada yang melihat video ni bukan tahun 6 pun boleh, sebab benda ini kamu akan gunakan untuk tahun 5, tahun 4, tahun 6, semua ada soalan tentang bundar. Baik. Jadi soalan bundar ni, soalan bundar ini bundar pada juta lah, juta yang terdekat, ratus ribu terdekat, puluh ribu terdekat. Tajuk bundar ini dan cara menyelesaikan bundar ini ada dua cara yang cikgu akan sentuh pada hari ini. Dua cara yang selalunya cikgu akan tunjukkan di dalam kelas. Sebenarnya ada pelbagai cara. Kamu boleh lihat dalam banyak video dalam YouTube, dalam kelas-kelas tambahan dan sebagainya. Tapi untuk hari ini cikgu akan lebih membincangkan tentang dua cara. Yang cara pertama, cara pertama mungkin kamu juga selalu dengar tentang cara yang ini, iaitu nombor kaya dan nombor miskin. Cara pertama nombor kaya dan nombor miskin. Sebelum tu kita cuba lihat satu contoh soalan. 751 7.514.000 dan 39. Ini nombor yang kita akan gunakan nombor ini dalam soalan kita ni lah untuk menyelesaikan soalan bundar. Baik. Contoh dia minta 10,000 yang terdekat. Langkah pertama, apabila dia minta membundarkan nombor kepada 10,000 yang terdekat, apa yang kita buat? Kita cari mana nombor 10,000 tu. Kalau kamu perhatikan 10, ratus, ribu, puluh ribu, maka nilai 1 berada pada kedudukan 10,000. Sini 10,000. 10,000. Jadi untuk memundarkan kepada 10,000 terdekat, jadi kita perlu lihat nombor di sebelumnya, nombor sebelum 10,000, iaitu nombor di sebelah kanan, iaitu nombor pada rumah ribu.
Jadi kamu bulatkan rumah ribu. Jadi kamu lihat rumah ribu dia duduk ada nombor 4. Okey, dia berada pada kedudukan 4,000. Jadi untuk kaedah kaya miskin, kita melihat nombor di belakang itu. Sekiranya nombor itu terdiri daripada sifar, 1, 2, 3 dan 4. Okey, sifar, 1, 2, 3 dan 4 ini semua dikenali sebagai nombor miskin. Okey, kenapa nombor miskin nanti kita akan perhatikan. Yang kedua, 5, 6, 7, 8 dan 9 dikenali sebagai nombor kaya. Okey, sebab dia nombor dia agak banyak, 5, 6, 7, 8, 9, dia banyak nombor tu dibanding dengan 4, 3, 2, 1. Jadi 4, 3, 2, 1 dia tergolong dalam kumpulan miskin, yang tergolong dalam kumpulan kaya. Jadi kenapa kita pecahkan kepada kaya dan miskin? Sebab apabila nombor belakang ni adalah nombor miskin, dia tak perlu beri kepada nombor di depan ni. Okey, maka dia akan kekal begitu. Dalam contoh ni, ini adalah nombor miskin. Maka kita akan kekalkan nombor itu. 7,510. Okey. Maaf, bukan kekalkan. Kita tidak perlu tambah apa-apa pada nombor di hadapan. Kita hanya tulis. Kita akan gantikan dengan sifar. 1 ni kekal juga. 1. Sebab tidak ada sebarang penambahan. Jadi nombor yang lain kita ganti dengan sifar. 751 sifar, 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 sifar. Okey, disebabkan nombor pada rumah di belakang 10,000 adalah nombor miskin. Okey, sekiranya nombor belakang ni terdiri daripada mana-mana nombor kaya. Okey, nombor depan ni tengok sebelah dia siapa? Oh, sebelah dia 8. 8 kaya ke miskin? Okey, nombor 1 tengok. Okey, belakang dia 8. Jadi 8 kaya miskin. Jadi kalau dia tengok kepada ini, 8 tergolong daripada nombor kaya. Jadi apa nombor kaya kena buat? Nombor kaya, dia ada banyak duit, dia perlu beri 1 kepada nombor yang di hadapan. Jadi akan ada penambahan 1 kepada 10,000. Okey, jadi 10,000 sekarang akan bertukar. Daripada 7 juta, asalnya 7 juta, dia akan jadi 500. 1 akan tambah 1, dia akan jadi 2. Yang lain gantikan dengan sifar. 752 sifar, 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 sifar. Okey. Kenapa dia jadi 2? Asalnya 1. Kerana ada penambahan. Daripada penambahan 1 kepada nombor 10,000. Sebab apa? Nombor di belakangnya adalah nombor kaya. Okey, jadi yang kaya ni dia macam konsep zakat lah. Apabila yang kaya lebih daripada satu nilai pendapatan tu, kita perlu keluarkan zakat. Jadi macam ni, kalau lebih daripada 5 je, 5, 6, 7, 8, dia kena keluarkan zakat dan beri kepada orang depan. Okey, sekiranya masih belum mencukupi daripada 5 hanya sampai 4, dia tidak perlu beri apa-apa ke bahagian depan. Jadi nombor depan tu akan kekal sama 7,510,000. Okey, kalau yang kaya kita perlu tambah 1, maka dia akan jadi 7,520,000. Okey, ini cara nombor miskin dan nombor kaya. Okey, sekarang kita lihat pula kalau soalan tentang ratus ribu. Okey, ratus ribu. Sekarang ratus ribu kita akan gariskan ratus ribu, 500 ribu. Okey, 500 ribu. Kita kena lihat nombor di belakang. 500 ribu tu akan perhatikan nombor belakang dia. Oh, nombor belakang ni berapa? 1. 1 ni tergolong kepada kumpulan kaya ke kumpulan miskin? Miskin ke kaya? Ya, 1 adalah nombor miskin. Jadi nombor miskin ini tak perlu tambah apa-apa kepada nombor depan dia.
Okey, maka nombor depan ni akan kekal 7, tetap juga 5. Okey, 1 ni akan bertukar menjadi, gantikan dengan sifar. Semuanya yang belakang akan jadi sifar. Okey. Kalau nombornya kaya 7 contohnya, maka apabila nombor ini nombor kaya, dia perlu tambah 1 di depan. Maka 7 akan sama 600,000. Yang lain gantikan dengan sifar. Itu membundarkan kepada ratus ribu. Okey, yang terakhir kepada juta yang terdekat. Jadi ini adalah juta. Okey, itu adalah juta. Ini adalah juta. Kita perhatikan nombor di belakang juta. Jadi sejuta tu tengok ke belakang dia. Oh, nombor apa di belakang? Nombor 5. Nombor 5 ni kumpulan kaya ke miskin? Kita lihat. Bermula dari 5, dia dah dimasukkan dalam kumpulan kaya. Jadi menjadi tanggungjawab dia untuk beri 1 pada 8. Jadi 7 juta ni akan bertukar menjadi 8 juta. Jadi sebarang nombor lain kita gantikan dengan digit sifar. Ini adalah membundarkan kepada juta yang terdekat. Okey? Itu adalah bagaimana kita menyelesaikan dengan konsep nombor miskin dan juga nombor kaya. Jadi dia senang saja. Jadi kalau dia miskin, dia tak perlu tambah 1 kat depan, dia akan kekal nombor itu. Okey, kalau dia nombor kaya, akan ada penambahan pada nombor hadapan dia. Okey, macam kita memberi zakat. Apabila kita dah mempunyai cukup wang yang mencukupi untuk dikenakan zakat, maka kita kena keluarkan zakat. Mana yang masih belum cukup lagi, dia punya had dia tu tak perlu keluarkan zakat. Sebab ada dulu cikgu ajar yang belakang kena bagi sedekah. Okey, cikgu pun silap. Sedekah tidak semestinya orang kaya, orang miskin pun boleh bersedekah. Tapi zakat konsep dia yang mana yang mencukupi had zakat, dia kena keluarkan zakat. Okey, itu cara yang pertama. Baik. Seterusnya kita tengok konsep cara yang kedua, iaitu gunakan bukit. Kita gunakan bukit. Kenapa cikgu gunakan bukit? Kerana bukit dia ada naik dan turun. Naik dan turun. Maka kita tahu yang mana perlu kita, yang mana nombor yang masih lagi nombor yang menaik, yang mana nombor yang sudah hampir. Sebab memundarkan ni, kita nak tengok kepada nombor yang paling hampir. Okey, puluh ribu yang terdekat. Okey, mana puluh ribu? 10, 100 ribu, 10 ribu. 10 ribu. Jadi kalau 10 ribu tu dia 10 ribu. Ini 10 lah, satu ni 10 ribu. Okey, 10 ribu. Okey, selepas 10 ribu, berapa pula? Kita naik 10 lagi ribu, tambah lagi 10, dia akan jadi 20 ribu. Okey, jadi kita nak tahu nombor ini, dia dekat dengan 10 ribu ke 20 ribu? Dia bukan 10 ribu tepat, dia ada 10 ribu. 10 ribu belakang dia ada 4 ribu. Jadi ini 1 ribu, 2 ribu, 3 ribu, 4 ribu, 5 ribu, 6 ribu, 7, 8, dan 9 ribu. Maka kalau cikgu tunjuk ni 10 ribu tambah 1 ni 11 ribu lah. 11 ribu, 12 ribu, 13 ribu, 14 ribu. Ini nombor yang sedang kita buat. Nombor belakang ni cikgu tak masukkan lah, sebab dia nak gundakan had depan ni. Jadi yang belakang ni macam kita tak payah tengok lah. Kita lihat pada 14 ribu. 10 dengan 4 ni. Ni 4 ribu ni, 14 ribu. Jadi kedudukan kamu berada di sini. Jadi kamu anggap seperti kamu sedang menaiki basikal. Okey, sedang menaiki basikal di atas bukit lah. Kita menaiki bukit menggunakan basikal. Ni kedudukan kamu ni, basikal kamu lah. Itu dia, kamu sedang menaiki basikal. Pada kedudukan 14, kamu berada di sini. Masih belum sampai pun di atas puncak bukit tersebut.
Sekiranya sampai di sini tiba-tiba kamu rasa sakit perut. Okey, sakit perut nak pergi tandas ni. Nak pergi tandas. Kamu berada di kedudukan 4. Okey, soalan cikgu, kamu patah balik dekat 10,000 atau kamu lajak ke 20,000? Okey, perut kamu sakit, kamu nak pergi ke 20,000 ni. Tujuan kamu, tetapi baru sampai di kedudukan 4,000 kilometer ke 4, kamu dah sakit perut. Jadi kalau kamu sakit perut, logiknya kamu teruskan perjalanan atau patah balik. Okey? Padahal kamu masih belum lagi sampai separuh perjalanan. Kamu perlu naik daki lagi ke atas. Okey, daki lagi atas, kayuh lagi baru sampai 20,000. Tetapi hak belakang ni kamu tak perlu pun langsung kamu kayuh, kamu cuma pusing basikal terus lajak je sampai ke 10,000, lagi cepat. Jadi kalau kes macam ni 14,000, 10 dengan 14,000, kamu perlu secara logiknya kamu balik ke 10,000. Maka nombor ini 7,510,000. Itulah yang paling dekat bila kita bundarkan kepada 10,000 yang terhampir. Okey. Sekarang kita lihat pada 100,000 yang terdekat. Okey, 100,000, cikgu kena tukarlah. Yang ni, 100,000. Jadi kita tukarkan dia punya starting point dia. Dia berada di 5. 500,000. Dia nak pergi tambah lagi 100,000, dia akan pergi ke 600,000. Jadi nombor ini berada di celah-celah ni lah. Okey, kat mana celah tu kita perhatikan. 510. 510,000. Jadi 500, ni mewakili 10 lah. 510,000. Baru sampai di sini basikal kamu. Baru start ni. Baru start, baru kayu basikal. Baru nak naik. Tiba-tiba sakit perut. Allahu Akbar, sakit perut. Agak kamu nak patah balik kan, nak kayuh gagah naik juga bukit sampai atas, kayuh sampai 600,000. Yang mana lebih sesuai? Yang mana lebih hampir kamu nak pergi? 500 atau 600? Okey. Jadi secara bijaknya kamu patah balik 500 lah. Pergi patah balik ke 500, pergi tandas semua siap, baru kamu kayuh balik. Jadi yang mana paling dekat? Bundar tu kan yang paling dekat lah. Yang paling dekat adalah 7,500,000. Bukan 7,600,000. Jadi jawapan dia ini. Okey. Seterusnya, bundar pada juta yang hampir. Juta yang hampir. Okey, maaf ada bunyi telefon tadi. Okey, kita nak lihat pada juta yang hampir. Kita tengok ni, 7 juta. Maksudnya kita berada sekarang di kedudukan 7 juta. Ini kedudukan kamu 7 juta. Tempat permulaan tambah lagi 1 juta. Kamu nak pergi ke 8 juta. Okey. Okey, kita nak pergi ke 8 juta. 7 juta ke 8 juta. Jadi nombor di belakangnya adalah 7,500,000. Okey. Jadi kita tengok 7,100,000, 7,200,000, 7,300,000, 7,400,000, 7,500,000. Kita berada di tengah-tengah di atas bukit. Okey. Bila berada di tengah-tengah, kita dah sampai separuh perjalanan. Adakah kita patah balik atau teruskan perjalanan? Patah balik pun sama jauh, ke depan pun sama jauh. Tapi kalau kamu patah balik ke belakang, kamu kena ulang balik. Okey? Tetapi kalau kamu teruskan, terus sampai ke destinasi. Okey? Jadi bila keadaan macam ni, lebih baik kamu teruskan perjalanan terus sampai ke destinasi dan terus kamu boleh selesaikan masalah kamu. Kalau kamu patah balik, tanpa kamu selesaikan masalah, kamu kena ulang balik, patah balik ke atas, patah balik. Jadi dia kena kerja 2 kali.
Jadi dalam keadaan macam ni, kalau dah sampai tengah-tengah, baik kita teruskan. Jadi jawapan dia kamu akan dapat 8 juta. Okey, itu bundarkan kepada juta yang terhampir. Okey, saya rasa itu saja untuk kali ini. Kita akan berjumpa lagi di masa akan datang.